Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, alhamdulillah kembali lagi kita di dalam pembelajaran tauhid untuk hari ini. Okey. Agak lama juga kita cuti, dah seminggu. Jadi, hari ini kita akan tengok balik tauhid. Kita akan sambung pada tajuk yang kelima. Korang boleh buka tajuk yang keenam. Minta maaf saya, tajuk yang keenam. Korang boleh buka muka surat 26 dan kita akan belajar sampai muka surat 28. Okey. Baik, tengok muka surat 26 dulu. Okey, tajuk. 26 tu tajuk pada pembelajaran hari ini iaitu Al-Babus Sadis. Bab ke-6. Babus Sadis, bab ke-6. Okey, dalam kotak tu ada kan, atas tu. Okey. Ni muka surat 26 ya. Okey, bab ke-6 tajuknya apa? Hukmul Aqli. Yang diberi tajuk Hukmul Aqli, hukum akal. Okey, hukum al-aqli, akal. Okay, itu tajuk kita. Kemudian ada ahdafu ta'allum tu kita skip, terus masuk muka surat 27. Okey, boleh tengok muka surat 27 ni. Kita mulakan dengan yang atas tu, ta'riful hukmul aqli. Okey, pengertian hukum akal. Takrif, pengertian, hukumlah. Al-aqli itu akal. Okay. Kita nak tengok dia punya pengertian. Okey. Ini adalah pengertian dia. Dia kata apa? Al-hukmu al-aqli. Okey, hukum akal. Okey, hukum akal huwa isbatu, ialah menetapkan, amrin bil amrin, satu perkara dengan satu perkara. Okey. Ataupun yang lebih sedap bunyi ni, suatu perkara dengan sesuatu perkara. Kita nak menetapkan satu perkara dengan satu perkara yang lain. Ataupun nafyuhu anhu, atau menafikan ia dengannya. Atau menafikan ia dengannya. Okey, maksudnya kita nak menafikan sesuatu perkara dengan sesuatu perkara yang lain. Itu maksud dia. Nanti highlightkan ya. Takrif dia iaitu isbatu amrin bil amrin au nafyuhu anhu. Ini adalah takrif. Kemudian dia bagi contoh kat sini, ada misalul isbat, misalul nafyu. Yang apakah yang isbat tadi, apakah yang nafyu tadi. Okay. Misalul isbat, contoh penetapan. Contoh kita nak menetapkan sesuatu perkara. Apakah maksudkan menetapkan? Nak kata kat situlah. Misal contoh menetapkan. Dia kata contoh menetapkan ka isbati, seperti menetapkan wujudnya al-qadimillah, qadim Allah Ta'ala. Maksud qadim Allah Ta'ala ni sedia adanya Allah Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala yang qadim tu kan. Qadim tu maksudnya sedia ada. Allah Ta'ala. Contoh, dalam Islam kita dah tetapkan bahawa Allah ni dia adalah sedia ada. Tidak bermula, tiada permulaan. Itu maksudnya. Okey. Itu contoh isbat. Okey. Contoh nafi pula. Misalul nafyu, contoh penafian. Seperti apa? Kan nafyu, seperti menafikan al-hudusu anillahi ta'ala. Menafikan hudusnya Allah Ta'ala. Ataupun nak menafikan Allah Ta'ala ni baharu. Al-hudus maksudnya baharu akan Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala ni bila baharu, dia
cipta, tapi Allah Ta'ala bukanlah dicipta. Jadi kita nak nafikan Allah Ta'ala ni benda baru. Jadi Allah Ta'ala bukan baru sebab apa? Sebab dia tidak dicipta. Itu dipanggilkan menafikan sesuatu perkara dengan satu perkara yang lain. Okey. Dapat? Okey. Kalau tak dapat, boleh pause dan ulang video. Okey, kita masuk kepada tajuk seterusnya, manzilatul aqli fi ma'rifatillah. Okey. Tempat akal. Manzilatul aqli. Tempat akal fi dalam ma'rifatullah, mengenal Allah. Apakah maksudnya peranan ataupun kedudukan akal dalam nak mengenal Allah? Okey, di manakah kedudukan akal kita ni? Okey, yang pertama yang tadi tak ni lupa highlight. Okey, yang kedua highlightkan ni isbatu wujudil qadimullah taala. Yang ketiga ni. Kita highlightkan juga contoh kepada isbat, contoh kepada penafian. Okey. So kita sambung balik. Yang pertama adalah al-aqlu huwa manatil taklif. Akal itu huwa adalah manatil taklif. Maksudnya macam nak cakap, bukan center tapi apa tadi sebut, lupa lah. Kata yang lebih sesuai. Taklif ni terjemahan dia pentaklifan. Bermaksud dia panjang, kita masuk dalam bahasa Melayu pentaklifan. Lebih kurang keutamaan dalam pentaklifan akal ni adalah manatib, benda yang utama dalam pentaklifan. Okey. Maksudnya kalau tak ada akal, kita tak bolehlah ditaklifkan dengan sesuatu perkara. Kan? Sebab kita tak mampu nak berfikir. Okey. Yang kedua, taklif ni maksudnya kita tak mampu dibebankan ataupun diletakkan satu tanggungjawab. Panjang sangat kan? Jadi ambil taklif je. Kita faham taklif ni adalah tanggungjawab, diberikan tanggungjawab. Jadi terjemahkan taklif saja. Yang kedua, al-aqlu, akal itu huwa adalah ihda daruriyat. Satu daripada daruriyat, benda yang penting. Satu daripada kepentingan lah. Satu daripada kepentingan al-khamsi, yang 5. Daruriyat ni pun boleh disebut sebagai boleh disebut sebagai panca indera pun boleh. Okey, jadi akal ni adalah salah satu daripada kepentingan al-khamsi, yang 5. Ada 5 lah. Benda daruriyat ni ada 5. Allati yajibu, yang wajib. Allati yajibu, yang wajib. Hifzuha, yang wajib dipelihara. Yang wajib dipelihara. Yang ketiga, al-aqlu, akal itu huwa maudu'i, adalah satu tajuk ataupun satu topik. Tajuk boleh, topik boleh. At-taslimu lil dalail. Okey. Satu tajuk at-taslimu lil dalail, yang selamat dengan dalil-dalil. Taslimu lil dalail. Okey. Taslim ni selamatlah. Ataupun disebut pemeliharaan yang terlalu kurang. Lil dalail.
kepada dalil-dalil minallahi ta'ala, daripada Allah Ta'ala. Jadi kat mana tempat nak simpan dalil-dalil Allah Ta'ala ni? Akal lah. Itu maksudnya, bukan itulah. Apakah yang menjaga dalil Allah Ta'ala ni? Akal. Okey. Baik. Last kita tengok surat sebelah. Aqsamul hukmul akli. Ya. Pecahan hukum akal. Aqsamul hukum akli, pecahan hukum akal. Okey, dia kata kat sini yang qasimu, terbahagi al-hukmul akli, hukum akal itu, okey, terbahagi hukum akal itu ila salasati aqsam, kepada tiga bahagian. Hiyal wajib, iaitu wajib. Hukum yang pertama wajib, lepas tu ada mustahil dan ada jaiz. Ni saya salah eja ni. Kalau ikut tengok buku wal jaiz dan harus. Okey, jadi hukum terbahagi bertiga, iaitu wajib, mustahil dan juga jaiz. Okey, highlight kan. Pertama kita tengok wajib. Al-wajibu huwa, wajib adalah mala, ya, apa yang tidak ya tasawwaru, menggambarkan akal, ataupun tidak digambarkan fil aqli, dalam akal, adamuhu, ketiadaannya. Okey, benda yang wajib ni adalah satu benda yang tak boleh digambarkan dalam akal, dia tak wujud. Itu maksudnya. Dalam akal ni, akal kita tak boleh terima dia tidak ada. Akal mesti kata dia ada. Itu maksudnya wajib. Wajib. Wajib pada akal tu, benda tu mesti. Apa maksudnya wajib pada akal tu adalah benda yang akal kata, benda yang akal tidak akan membayangkan dia tidak ada. Contohnya apa? Misal tu contohnya Zatillahi Ta'ala, Zat Allah Ta'ala. Jadi dalam akal kita ni mengatakan Allah tu mesti ada. Tak boleh Allah tak ada zat. Kan? Begitulah lebih kurang. Jadi akal kita tidak membayangkan bahawa Allah Ta'ala tu tak ada, ataupun zat Allah Ta'ala tu tak ada. Dia mesti akal kita memikirkan begitu. Sebab bila itu susah, mesti kita akan mencari Allah. Itu maksudkan dia kata akal tu tidak menggambarkan dia tak ada, ketiadaannya. Yang kedua, mustahil. Mustahil adalah ma la yatasawwaru wujudu. Apa yang tidak yatasawwaru, digambarkan, wujuduhu, kewujudannya. Maksudnya akal tak terfikir pun benda tu wujud. Okay, akal dia tidak menggambarkan benda tu wujud. Bukan tidak terfikir, dia tidak menggambarkan. Contohnya, syarikullah Ta'ala, sekutu bagi Allah Ta'ala. Contoh, sekutu bagi Allah Ta'ala. Okay. Jadi dalam akal fikiran kita tak boleh nak fikir sekutu tu apa? Sekutu ni ada Tuhan yang lain, yang sama dengan Allah. Akal kita menolak. Mana maunya ada Tuhan selain Allah. Akal kita menolak. Itu masuk mustahil. Jadi mustahil pada akal, ya, bahawa adanya sekutu bagi Allah. Yang ketiga adalah jaiz, benda yang harus. Wa ma yatasawwaru, iaitu apa yang digambarkan. Ma yatasawwaru, apa yang digambarkan. Wujuduhu, kewujudannya. Wa adamuhu, dan ketiadaannya. Okey. Maksudnya kat sini akal menggambarkan ianya wujud dan tidak wujud. Gitu maksudnya. Wa i'damuhu ba'da wujudihi, dan ketiadaannya selepas adanya ia. Bahasa dia. Dan ketiadaannya ba'da, selepas wujudihi, selepas wujudnya. Contoh,
hadzal alam. Contohnya alam ini. Okey, alam ini adalah harus bagi akal manusia. Apa dia? Sebab apa? Sebab kita boleh bayangkan kewujudan dia. Alam ni wujud, betul, dia ada wujud. Okey. Wa adamuhu, dan ketidakwujudannya. Contoh apa benda yang tak ada wujud dalam alam ni? Apa? Perkara-perkara lah. Contoh bulan tak ada kat bumi dan sebagainya. Okay. Kita boleh terima benda tu tak ada. Tak ada kat bumi ni. Dinosaur ada tak? Tak ada. Kan? Sebab dah tak ada lah. Ataupun ketiadaannya selepas kewujudannya. Dan kita boleh fikirkan, nanti satu masa akan benda tu akan hilang juga. Alam tu bukan maksud alam semesta semua. Maksudnya apa yang ada dekat dunia sekarang ni dipanggil alam lah. Contoh pokok. Kan? Kita boleh bayangkan pokok ni ada. Dan kita boleh tengok juga pokok ni tak ada. Contoh dekat Malaysia. Apakah pokok yang tak ada dekat Malaysia? Contoh pokok Israel tu tak ada kat Malaysia. Kan? Ataupun selepas dia ataupun ketiadaan selepas ada ni. Contoh pokok di bawah kita boleh bayangkan satu hari nanti dia akan mati. Dia akan tak ada. Ataupun depan rumah kita kan tu kena sodok dengan traktor ke apa, tak ada lah benda tu. Itu maksudnya ketiadaannya selepas adanya. Itu benda yang harus lah. Benda yang harus bagi dunia, dia akan ada sampai masa dia boleh jadi tak ada. Ada masa dia tiada sampai nanti ada, dia ada. Gitu. Wallahu highlight kan kata-kata ini. Jadi itu sahaja hari ini. Wallahu a'lam.